Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Dan di antara mukjizat Al-Quran ialah dalam bab puasa. Saya akan masuk tajuk yang kedua, bagaimana mukjizat Al-Quran dalam bidang bab puasa ini. Puasa merupakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintahkan kita dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, tuan-tuan dah biasa dah dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu mencapai darjat takwa. Saya nak ulas sebagai hujung saja ayat la'allakum tattaqun, perkataan moga-moga, hopefully, probably you will achieve the stage of taqwa. Ini berarti tuan-tuan, tidak semua orang yang berpuasa mencapai darjat takwa. Namun demikian, pastinya orang yang bertakwa dia akan berpuasa. Sama juga tuan-tuan, semua orang yang berpuasa akan berbuka. Tapi tak semua orang yang sibuk berbuka orang yang berpuasa. Betul tak? Semua orang yang berpuasa akan menyambut hari raya, tapi tidak semua orang yang sibuk menyambut hari raya orang yang berpuasa. Demikian juga, semua orang yang bertakwa pasti akan berpuasa, tetapi tidak semua orang yang berpuasa akan mencapai darjat takwa. That's why Allah gunakan perkataan la'alla, moga-moga puasa kamu ini akan membentuk diri kamu menjadi insan yang bertakwa. Saya tertarik dengan kata-kata Abu Ala Al-Maududi, seorang yang cukup hebat. Saya berada di Pakistan selama 6 tahun. Telah melihat sendiri gerakan yang ditubuhkan oleh Abu Ala Al-Maududi. Berapa ramai, ada beberapa orang kawan kita yang menjadi pensyarah di Universiti Malaysia ini yang pernah belajar di Institut Maududi di Lahore. Maududi, di antara kitab beliau yang terkenal adalah Tafhimul Quran. Cuma Tafhimul Quran ni saya rasa belum diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau di kalangan, untuk makluman tuan-tuan, tidak ada gerakan Islam di dunia ini yang berkembang di awal tahun 70-an, 80-an di seluruh dunia, melainkan mendapat tempiasan daripada dua orang figur utama ini, iaitu Imam Hasan al-Banna dan juga Abu Ala Al-Maududi. Di antara buku beliau yang terkenal di Malaysia ialah Towards Understanding Islam. Buku ini cukup terkenal di Malaysia. Dan buku yang kedua beliau yang terkenal ialah Asas-Asas Islam. Dewan Pustaka Fajar telah menerbitkan buku ini dah cetak berkali-kali, Asas-Asas Islam. Abu Ala Al-Maududi menyatakan bahawa Ramadan merupakan madrasah untuk membentuk insan yang lebih bertakwa. Ramadan merupakan madrasah untuk membentuk insan yang lebih bertakwa. Dan betul tuan, Ramadan ini memang boleh mengubah hidup manusia. Ramai orang kita perhatikan tuan yang tidak pernah sembahyang berjemaah. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan paling kurang mereka dapat sembahyang Isyak berjemaah. Sebabnya apa? Pada sembahyang tarawih. So mereka datang sembahyang Isyak berjemaah. Ini satu perubahan yang tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain. Orang yang isap rokok contohnya, di bulan yang lain nearly impossible dia tak isap rokok di siang hari. Tapi di bulan Ramadan kerana berpuasa, mereka meninggalkan rokok kerana taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ganjaran, dengan pahala, dengan rahmat, dengan keampunan, dengan kelebihan kesihatan yang ada pada bulan Ramadan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, aina yushbihu hadha zamanu zaman. Wahai manusia, apakah ada bulan-bulan yang lain yang lebih hebat daripada bulan Ramadan ini? Tidak ada dari segi ganjaran pahalanya, rahmatnya, keampunannya, kelebihan yang ada, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sebab itulah Rasulullah SAW sebutkan, "Lau aliman ummati ma fi Ramadan la tamanna sanata kullaha Ramadan." Kalaulah umatku mengetahui kelebihan yang ada di bulan Ramadan, mereka akan mengharap sepanjang tahun ini Ramadan. Apa kaitan kelebihan puasa dengan kesihatan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Untuk maklumat tuan-tuan, hadis ini hadis dhaif, hadis dhaif. Nanti viral pula Ustaz
ajar hadis dhaif. Cuma dalam bab fadail kita boleh ambil hadis dhaif. Hadis dhaif ini bukan kita buang dalam bakul sampah, tuan-tuan, ya. Dia hadis yang boleh kita jadikan sandaran juga untuk bab-bab fadail. Tapi bab asas, bab akidah, bab yang asal kita tak boleh jadikan ini sebagai rujukan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat. Berpuasalah kamu akan sihat. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu ini ayat syartiyah, ayat bersyarat. Contohnya, kamu makanlah, kamu akan makan kenyang. Tak ada orang yang makan betul-betul terus lapar, mesti dia akan kenyang, ya. Berpuasalah kamu akan sihat. Jadi daripada sini boleh kita pelajari bahawa puasa boleh menjadikan seorang itu lebih sihat. Dan dia bertepatan dengan hadis Nabi yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal bitanatu fil akli wasyarabi." Jagalah perut kamu, jangan sampai boncit sebab penuh dengan makanan dan minuman. فَإِنَّهُ مُفْسِدَةٌ لِلْجَسَدِ وَمُؤْثِرَةٌ لِلسَّقَامِ وَمُقْسِلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ. Perut yang buncit, penuh makanan dan minuman, merosakkan badan, menyebabkan pelbagai penyakit, dan menyebabkan kita malas untuk melakukan amal ibadah, ya. Okey, kita lihat apa kaitan puasa dengan kesihatan. Pertama ialah tentang otophagy. Apa itu otophagy? Puasa dan otophagy. Otophagy ini daripada perkataan bahasa Greek. Dua perkataan, otophagy. Auto maksudnya sendiri, macam kereta automatik, tak perlu kita tukar gear, dia boleh jalan sendiri, ya. Phagy maksudnya makan. So otophagy ialah proses yang Allah telah design dalam sistem kita memakan tubuh kita sendiri, iaitu proses memakan sel-sel yang ada dalam tubuh kita untuk menjadikan kita lebih sihat. Di mana dalam tubuh kita ni terdiri pada sel. Ni tubuh kita terdiri pada organ. Organ ni contohnya mata, kepala, tangan, leher, kaki, itu organ. Organ terdiri pada sel. Dan orang yang sihat terdiri pada lebih kurang 70 trilion sel. Banyak, 70 trilion sel. Dan setiap sel ni dia ada jangka hayat dia. Apabila dia dah sampai jangka hayat dia untuk dibuang mati, dia perlu dikeluarkan dari badan. Kalau tidak, dia boleh mendatangkan mudarat ataupun mendatangkan perkara yang tak baik pada badan kita. Contoh yang mudah, analogi yang mudah, tuan-tuan nampak, ya. Orang yang tanam pokok pisang secara komersial, dia biarkan pelepah pisang tu layu ataupun tidak? Cuba perhatikan, orang yang tanam pokok pisang secara komersial, betul-betul dia nak pokok pisang tu besar, pokok pisang subur, dia potong tak pelepah pisang tu ataupun dia biarkan layu kat batang pisang? Dia potong. Sebab apa? Sebab pokok yang dah tua, daun yang dah tua, dia tidak melakukan fotosintesis dengan baik. Pada masa yang sama, dia still hidup dan dia perlukan zat makanan. Dengan cara ini, dia tidak menghasilkan makanan yang baik, tapi dia perlukan zat. Berarti dia akan mengambil bahagian yang sepatutnya boleh disalurkan pada bahagian yang lain untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Tetapi oleh kerana dia dibiarkan layu kat batang tu, dia mengambil zat-zat yang lain. Jadi buah pisang akan menjadi tidak membesar dengan baik. Contoh yang lain, kita lihat orang yang tanam pokok kelapa sawit. Apabila dia petik tandan kelapa sawit, bukan hanya tandan kelapa sawit yang dipotong. Yang dipotong apa? Pelepah sekali. Walaupun pelepah itu masih hijau. Sebab pelepah itu sudah tidak melakukan kerja dengan baik, dia perlu dibuang. Kalau tidak, zat-zat makanan ni akan digunakan oleh pelepah-pelepah yang tak dibuang ni. Hasilnya pokok tidak akan gemuk, buah tidak akan membesar dengan baik. Proses ini dinamakan proses pruning. Orang yang terlibat dalam pertanian dia tahu proses pruning penting untuk memastikan hasil tanaman kita optimal. Demikian juga dalam tubuh kita, proses pruning membuang sel-sel dalam badan ini yang dah tak aktif, yang dah expired, perlu dilakukan, dan proses itu dinamakan proses otophagy. Ini dia gambar proses otophagy. Tuan-tuan tengok gambar tu. Gambar yang hujung sekali itu adalah gambar sel yang normal, ya, gambar sel yang normal. Gambar yang kedua tu kat tengah tuan nampak yang warna biru. Ada sel yang abnormal, ada 3 sel yang abnormal.
Sekiranya sel ini tidak dibuang daripada tubuh dan dia terus membesar, multiply, the abnormal cell multiply, in the end dia akan boleh membentuk tumor. Dan gambar yang keempat akhirnya membentuk apa yang dinamakan malignant cancer, kanser yang ganas. So sel-sel ini boleh akhirnya membentuk sel-sel yang ganas sekiranya tidak dibuang pada badan. Proses autophagy akan dapat membuang sel-sel ini pada tubuh. Secara langsung dia akan dapat mengawal tubuh kita daripada terkena pelbagai penyakit yang lain. Dan untuk maklumat tuan-tuan, penemuan autophagy ini kali pertama dilakukan oleh Christian Didier daripada Belgium pada tahun 1967. Beliau yang menemui proses autophagy. Cuma beliau tidak dapat menguraikan bagaimana proses autophagy ini berlaku dengan baik. Namun demikian, beliau mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1974 hasil dapatan ini. Kemudian kajian beliau terus diteruskan oleh seorang profesor dari Jepun, Profesor Yoshinori Oshimi daripada Institut Teknologi Tokyo, ya. Dan pada tahun 2016 beliau mendapat anugerah Nobel Prize, di mana dapatan beliau lebih precise, lebih detail, di mana beliau menyatakan bahawa proses autophagy hanya berlaku dalam keadaan perut kosong selama 12 jam berterusan tanpa sebarang makanan dan minuman yang masuk dalam perut. Dan proses ini akan menjadi lebih optimum sekiranya seorang itu mengosongkan perutnya selama 30 hari berturut-turut. Allah Akbar, bukankah ini puasa umat Islam, tuan-tuan? Dr. Yuri Nikolaev menyatakan bahawa puasa adalah terapi yang cukup baik. Cuma definisi puasa bagi ilmuwan barat ialah meninggalkan 2 daripada 3 makanan utama. Breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Meninggalkan 2 dah kira-kira puasa. Tapi kita akan lihat nanti satu penemuan yang lebih menakjubkan tentang definisi puasa. Okey, Dr. Oshimi mengaitkan puasa dengan proses autophagy. Ini berarti apabila seorang itu berpuasa, proses pembuangan sel-sel yang dah layu, yang sudah tidak proaktif akan berlaku dengan optimum, di mana proses autophagy berlaku dalam keadaan seorang itu berpuasa. Allahu Akbar. Nabi dah awal jelaskan, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Dan Dr. Oshimi menjelaskan bahawa proses autophagy dapat melaksanakan ke-8 aktiviti ini dengan baik, ya, dalam badan kita. Yang pertama, untuk membuang sel-sel yang sepatutnya sudah expired, yang mati, yang saya jelaskan tadi, ya. Yang kedua, dia akan dapat mencegah berlakunya malignant cancer, mencegah berlakunya kanser. Yang ketiga, immune system, dia akan menggalakkan ataupun menguatkan sistem pertahanan badan. Satu yang menarik, tuan-tuan, yang mungkin ada para doktor kat sini yang mungkin lebih boleh jelaskan lebih detail. Puasa kita akan menggalakkan pengeluaran limfosit ataupun sel darah putih yang merupakan asas dalam pembentukan immune system. So, pengeluaran limfosit apabila kita berpuasa 10 kali ganda berbanding dalam keadaan kita tidak berpuasa. Ini berarti seorang yang berpuasa, kadar sistem pertahanan badan dia meningkat berkali ganda berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Subhanallah. Yang keempat, kardiomyopati. Saya akan kaitkan nanti tentang neuroscience. Bila sebut kardio adalah jantung, kardiomyopati ialah masalah jantung yang melibatkan otot-otot jantung. Jantung kita ni, tuan-tuan, organ yang cukup hebat, ya. Jantung berfungsi sebelum tubuh kita sempurna lagi. Di alam kandungan, sebelum terbentuk tubuh kita satu-satu, jantung telah pun berjalan. Jantung sentiasa berjalan walaupun kita duduk. Jantung berjalan sewaktu kita berjalan. Jantung berjalan sewaktu kita makan. Jantung berjalan sewaktu kita bekerja. Jantung berjalan waktu kita tidur. Jantung berjalan waktu kita rehat. Jantung berjalan sewaktu kita sibuk buat aktiviti. Jantung sentiasa berjalan dalam keadaan apa sekalipun. Namun apabila jantung tidak berjalan, kita semua yang jalan, tuan-tuan. So, kardiomyopati, jantung dia ada, kalau dia berdenyut lebih banyak daripada keadaan biasa, contohnya 100 kali dalam masa 1 saat, 1 minit, 100 kali dalam masa 1 minit, itu telah
berlebihan. Contohnya kita stres, ya, kita sibuk bekerja, kita penat bekerja, jantung akan mengepam terlampau laju. Apabila dia mengepam terlampau laju, akhirnya jantung kita akan membentuk muscle otot macam lengan tangan kita lain, tangan penggalangan ni. Kalau kita sentiasa buat exercise, tak kira lelaki perempuan, dekat tangan kita akan terbentuk muscle. So demikian juga jantung kita, apabila dia mengepam terlampau laju, muscle akan terbentuk pada jantung, menyebabkan jantung mengeras. Apabila jantung terlampau mengeras, akhirnya dia tidak dapat mengepam dengan elok dan kita kolaps boleh meninggal dunia. So itu kardiomyopati. So puasa dapat mengatasi masalah kardiomyopati, termasuk penyumbatan arteri. Penyumbatan arteri saya akan jelaskan kemudian. Baik, puasa dapat melewatkan proses penuaan, aging process. Kemudian yang keenam, puasa dapat mencegah infectious disease. Infectious disease ni apabila sistem imun kita kuat dan interferon alert. Dalam tubuh kita ni ada interferon. Interferon ni macam radar. Contoh yang mudah tuan-tuan faham, kalau kita pergi ke airport kan ada bangunan yang tinggi, itu sebagai radar yang kontrol semua pergerakan kapal terbang. Macam itulah tubuh kita ada radar. Radar ini namakan interferon. Interferon sekiranya kita sensitif, interferon kita sensitif, dia akan dapat mengesan benda-benda asing yang nak datang nak attack tubuh kita. Apabila sistem imun kita kuat dan radar kita tahu, dengan cara ini tubuh kita akan dapat mengengkang, melawan benda-benda asing, virus, bakteria yang nak masuk menyerang tubuh kita. Dengan ini dia dapat mencegah berlakunya infectious disease ataupun penyakit yang berjangkit. Dapat mengurangkan diabetik type 2 dan juga kolesterol, insya-Allah. Kalau panjang masa kita akan lihat di satu persatu. Dan yang ke-8, masalah neurodegenerative diseases, masalah penyakit neuro atau penyakit otak yang dikaitkan dengan neuropsychiatry, ya. Ini lebih pada neuropsychiatry, kemurungan berlebihan. Kalau gila tu dah peringkat yang tinggi lah. Tapi neuropsychiatry ni orang yang murung, orang yang stres, kadang-kadang bangun pagi dia tak gila tapi otak dia tak tenteram, rasa nak bunuh diri. Ini banyak berlaku, ya. Okey. Satu yang menarik yang ditemui oleh Dr. Aish Mandikoglu bersama dengan 9 orang rakannya di Kolej Perubatan Bayern. Kalau sebelum ini Barat mendefinisikan puasa meninggalkan 2 pada 3 makanan utama. Tapi Dr. Aish Mandikoglu menyatakan bahawa puasa yang terbaik ialah seorang yang meninggalkan makanan dan minuman completely selama 14 jam berturut-turut. Dan julat waktu di antara terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan dia dapat mempraktiskan amalan ini selama 30 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bukankah ini exactly sama dengan puasa umat Islam? Kita di Malaysia, di Nusantara ni rata-rata puasa 14 jam, 13-14 jam. Kalau tuan-tuan pergi kat Perancis, mungkinlah 16 hingga 17 jam. Pergi dekat Iceland, 17 hingga 18 jam. Pergi Alaska sekarang ni lebih kurang 18 hingga 19 jam, ya. Tapi dekat Nusantara ni rata-rata 14 jam. Dan Dr. Ais menyatakan bahawa waktu terbaik untuk puasa ialah antara terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia tak sama dengan definisi Barat sebelum ni. Definisi Barat, kita boleh puasa waktu malam. Sebab tu orang yang nak buat operation waktu siang, doktor minta dia puasa daripada malam lagi, ya. Tapi definisi puasa Malaysia, Islam bukan macam itu. Terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian bulan Ramadan kita biasanya 29 hingga 30 hari. Subhanallah. Dr. Ais Mandikoglu bersama dengan rakan-rakan menyatakan bahawa orang yang praktiskan perkara ini dapat membantu mencegah ataupun buat terapi pelbagai penyakit, mencegah dan merawat penyakit kanser. Yang kedua, dapat mengurangkan masalah penyakit metabolik, mencegah keradangan, merawat keradangan, dan untuk meningkatkan imun sistem. Last sekali waktu untuk merawat neuropsychiatry. Neuropsychiatry satu perkara yang menarik yang ditemui oleh Dr. Yuri Nikolaev. Dr. Yuri Nikolaev pernah bertanya dalam satu seminar, what do you think is the most important discovery of our time? Apakah pandangan kamu penemuan yang paling hebat di abad ini? Ada orang menyatakan penemuan paling hebat di abad ini lah penemuan telur dinosaur di Mongolia, membuktikan secara jelas bahawa dinosaur memang benar-benar wujud sebab telurnya ada. Ataupun the lost city of China,
Ataupun beberapa tempat, contohnya ditemui di Jordan, satu tempat Aram, ya, yang membenarkan apa yang Allah sebutkan iramatiza iman, ya, peristiwa yang berlaku di Aram betul-betul berlaku dan ditemui di bandar ini. Namun Dr. Yuri Nikolaev menyatakan bahawa, in my opinion, the biggest discovery of our time, pada pandangan aku, penemuan yang paling hebat di abad ini ialah apabila doktor discover the ability of one is to be better physically, mentally and spiritually through ritual fasting. Pendapat aku, penemuan yang paling hebat di abad ini ialah bila mana para ilmuwan dapat membuktikan secara jelas seorang itu akan menjadi lebih baik mental, physical dan spiritual dengan cara berpuasa ikut anjuran agama. Subhanallah. Dan Dr. Yuri Nikolaev mendakwa dia telah berjaya merawat, menyembuhkan 7,000 pesakit neuropsychiatric, orang yang ada masalah mental, orang yang ada masalah kemurungan, stres berpanjangan, tanpa menggunakan ubat, hanya terapi puasa saja. Dan dia bagi syarat mesti berpuasa minimal 30 hari. Subhanallah, ya. Apa kaitan ortopedi dengan neuroscience? Bila sebutkan neuroscience, ni adalah perkara yang berkaitan dengan otak kita, neuroscience. Satu perkara yang menarik tuan-tuan, baru ditemui juga para saintis. Orang yang berpuasa, dia akan meningkatkan pengeluaran hormon endorfin. Hormon endorfin ni adalah hormon yang berperanan untuk memberikan ketenangan pada jiwa kita. Endorfin juga merupakan morfin semula jadi. Apa itu morfin? Morfin adalah painkiller. Orang yang kena sakit yang dah agak kronik, kanser yang dah kronik, sakit kenyang panis yang gangren teruk, biasanya doktor akan bagi morfin, ya. Tengok dia punya kekerapan, 5 jam sekali, 4 jam sekali, 3 jam. Kalau dia dah bagi 1 jam sekali, itu memang dah terlampau kronik lah. Jadi kalau untuk tahan sakit sana, sesak nafas ni, doktor akan bagi morfin. Uniknya tuan-tuan, unik dia, puasa dapat meningkatkan pengeluaran endorfin dalam tubuh kita, ya. Endorfin, hormon kelenjar endorfin berada di otak kita, ya. Dan puasa dapat meningkatkan 10 kali ganda pengeluaran endorfin dalam keadaan biasa. Endorfin ni boleh dihasilkan bukan hanya dengan puasa lah. Puasa salah satu bagaimana endorfin boleh dikeluarkan. Cara yang lain bagaimana untuk kita menggalakkan pengeluaran endorfin supaya seorang tu jiwa dia jadi tenang. Kat sini tuan-tuan, bila seorang kita puasa walaupun puasa ikut cara barat, jiwa seorang itu akan lebih tenang, ya. Orang yang ada masalah jantung, bila puasa dia akan jadi lebih tenang. Tambah lagi bila orang Islam berpuasa, dengan kita digalakkan baca Quran. Bila kita baca Quran tuan-tuan, bacaan Quran dia akan menjalar dalam seluruh tubuh kita, tau. Bacaan daripada mulut dia akan menjalar seluruh tubuh kita selaju 240 km sejam. Seperti mana aliran listrik. Laju tak? Dan apabila mesej ini sampai ke otak kita hantar balik pada seluruh tubuh. Kalau pada otak, kelajuannya 320 km sejam. Ini kereta Formula 1 tuan-tuan, terlampau laju, ya. Nanti bila saya bincangkan tentang hipotalamus, saya akan setelahnya lebih detail. Okey, pembentukan endorfin selain puasa antara lain ialah dengan belayan, kasih sayang. Suami membelai isteri, isteri belai suami, jiwa dia akan rasa tenang. Sebab tu kadang-kadang kita nampak anak-anak yang ketakutan, dia akan jadi tenang apabila kita peluk, kita dakap, kita belai. Sebab dia mengeluarkan hormon endorfin. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Khadijah ketika Nabi ketakutan. Zamiluni, selimutkan aku. Apa yang Khadijah kata? Khadijah tak marah Nabi, itulah yang Allah, aku dah cakap jangan pergi kat Gua Hira, kau pergi kat Gua Hira pasal apa? Khadijah tak kata macam itu. Khadijah tenangkan Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi, wahai suamiku, Tuhan tidak akan sia-siakan kamu sebab kamu jaga anak-anak yatim, kamu muliakan orang, kamu membela janda-janda. Ditenangkan Nabi. Belayan ini menyebabkan Nabi tenang. Jadi belayan seorang ayah, seorang ibu pada anak-anak, dia akan menghasilkan hormon endorfin dengan banyak,
Ya, that's why kalau tuan-tuan isterinya masih mengandung lagi ataupun anaknya mengandung, belayan anak di dalam kandungan boleh dilakukan. Belayan anak boleh dilakukan sejak anak di alam kandungan lagi. Digalakkan yang belai Ustaz Pro itu dengan bacaan Quran, dengan bacaan zikir, supaya anak diajar zikir dan Quran sejak di alam kandungan lagi. Dan this one scientifically proven, memang berlaku. Anak boleh diajar Quran. Sebab tu orang yang ada masalah pengadu suami isteri, kemudian isteri berumur, saya cakap dengan anak dalam kandungan, anak dengar, dan bila anak lahir, emosi anak akan terbentuk seperti mana apa yang dikatakan oleh ibu dia. Dan benda ini secara saintifik memang terbukti. Okey. Selain pada belayan, termasuk juga dengan bacaan Quran dan juga aktiviti yang lain. Kita lihat puasa barat dengan puasa umat Islam. Puasa umat Islam dengan kita banyak baca Quran. Kemudian kita banyak buat aktiviti yang lain, aktiviti ibadah, sembahyang tarawih, sembahyang sunat yang lain. Semuanya itu bukan hanya puasa yang menghasilkan hormon endorfin, aktiviti itu banyak menghasilkan hormon endorfin yang hasilnya menyebabkan jiwa kita tenang, jantung kita akan lebih tentram. Okay. Hipotalamus ini berada betul-betul kat tengah-tengah otak. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, antara alis ni, tengah-tengah ni hipotalamus. Otak kita ada dua, otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil. Bagi lelaki, otak kanan dan otak kiri ni memang terpisah, jelas nyata. Hipotalamus dia terbagi dalam segitiga, bentuk triangle. Dia berada sebahagian di otak kanan, sebahagian di otak kiri. Otak wanita tidak nampak sangat perbezaan kanan dan kiri. Sebab tu kadang-kadang wanita bila bercakap dengan berfikir, dia bercampur. Kadang the tongue is faster than the mind. Dan ini memang fakta. That's why kenapa dalam bab saksi, perempuan perlu dua, lelaki satu. Antadilla ihdahuma fatudzakkira akhra. Bila seorang lupa, seorang lain boleh ingatkan. Secara saintifiknya dibuktikan perempuan perlu dua. Lelaki otaknya terpisah dua. Ya, jadi nampak jelas. Jadi kebanyakan lelaki dia lebih rasional berbanding dengan wanita. Tapi bezanya ialah hipotalamus sebagai pusat mengekang lapar, dahaga dan nafsu. Hipotalamus lelaki lebih besar, 2,5 kali ganda lebih besar pada hipotalamus wanita. That's why lelaki cepat lapar berbanding dengan perempuan. Dan kalau kita perhatikan anak-anak kita ya, anak perempuan biasanya umur 6 tahun dia boleh puasa tak jadi masalah. Anak lelaki umur 8 tahun, 9 tahun kadang-kadang payah nak puasa tuan. Bukan 8 tahun, 9 tahun, anak lelaki 40 tahun pun ada masalah nak puasa. Sebab Allah dah jadikan design macam itu, hipotalamus lelaki lebih besar berbanding dengan wanita. Demikian juga nafsu lelaki lebih besar berbanding dengan wanita. Sebab nafsu kat sini lebih pada seks. Wanita, oleh kerana dia bercantum nafsu tu, dia boleh divertkan nafsu dia bukan pada seks. Lelaki selagi mana boleh angkat jawab kopi, selagi itu tak boleh dipercaya. Wanita ni dia boleh divert. Sebab tu kita jarang nampak lelaki menduda berpanjangan. Wanita menjada lama biasa. Sebab dia boleh alihkan seks ni pada benda yang lain. Dia boleh alihkan nafsu ini pada nak cantikkan rumah, nak beli barang kemas. Sebab tu dekat syurga ada perhiasan-perhiasan yang cantik untuk perempuan. Untuk lelaki, Allah cerita tentang bidadari yang ramai. Sebab lelaki memang fokusnya pada itu. Itu Allah dah design macam itu. But uniknya, apabila kita berpuasa, puasa dapat menekan hipotalamus, menyebabkan organ hipotalamus ni akan bagi isyarat pada badan. Sebab tu tuan-tuan, bila imam lepas sembahyang tarawih, sembahyang witir, apa yang imam buat? Ajak kita berniat kan? Nawaitu sauma ghadin. Apabila kita melafazkan niat, hipotalamus sebelah kiri akan aktif. Dan dia akan menghantar mesej sebelah kanan, okey besok kita akan puasa. Seluruh sel bahagian kanan, okey sedia esok berpuasa. Tapi yang sebelah kiri belum lagi bekerja. Bahagian kiri bekerja pula apabila kita
reconfirm, kita sebutkan berulang kali, kita tekankan, kita tegaskan. That's why kenapa perlunya khusyuk dalam sembahyang. Apabila kita sembahyang tanpa khusyuk, hanya organ sebelah kanan yang aktif. Tapi bila datang khusyuk, seluruh tubuh akan merasakan ini. Jadi bila kita hanya berniat tanpa ada penghayatan, hanya sebelah kanan yang message. Tapi apabila kita baca dengan niat, dengan penuh penghayatan, seluruh organ tubuh kita, sel-sel akan berkata, okey, aku sedia. Kemudian bila kita bangun pagi esok, pukul 10 kita tak lapar lagi, pukul 11 tak lapar lagi, berbanding dengan orang yang tak niat puasa. Pukul 12 dia dah lapar. Sebab sel-sel badan dia dah beritahu, pukul 12 waktu lunch aku lapar. Tapi bila kita dah bagi waktu malam, aku nak puasa, tengah hari kita tak rasa lapar. Ini mungkin kita akan rasa nampak berlaku hari yang keempat. Hari yang pertama masih belum berjalan sistem dengan baik lagi. Hari keempat badan kita dah sedia, hipotalamus dah berfungsi dengan baik. Pukul 11, pukul 12 kita tak rasa lapar. Sebab seluruh organ dah dapat mesej, esok puasa. So, hipotalamus bila puasa ini, dia dapat menekan perasaan lapar, perasaan dahaga, nafsu pun dapat ditekan. Betul yang Rasulullah sebutkan, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di kalangan kamu mampu untuk berkahwin, taklah dia berkahwin. Tapi barang siapa yang tak mampu berkahwin, falyasum fa innalahu wijah. Yang tak mampu untuk berkahwin, yang bujang-bujangi, macam mana nak kekang nafsu? Puasa. Sebab puasa adanya perisai. Dan perisai kat sini Rasulullah tak sebut puasa ada hipotalamus yang kekang kamu, tak ada. Tapi natijahnya sama. Hipotalamus yang ditekan oleh puasa ini akan dapat melemahkan nafsu. Dengan sebab ini dia akan dapat jaga seorang itu daripada mengikuti hawa nafsu ini. Okay. Saya lanjutkan terus sebab satu persatu tak dapat diceritakan masa pendek. Saya nak masuk pada Lailatul Qadar. Satu lagi yang mungkin saya nak sentuh kat sini ialah tentang pengeluaran hormon adrenalin, ya. Hormon adrenalin ni, adrenalin kalau tuan-tuan tengok gambar, dia berada di atas buah pinggang, itu kelenjar adrenalin. Adrenalin adalah hormon yang menyebabkan stres. Atas tu yang warna kuning merah tu, itu kelenjar adrenalin. Itu betul berada di atas buah pinggang. Okay. Atau kadang-kadang dipanggil anak buah pinggang. Unik dia tuan-tuan, bulan puasa kita akan dapat mengurangkan pengeluaran hormon adrenalin. Dan puasa secara tepatnya, apabila hormon adrenalin ini kurang, dia akan dapat mengurangkan stres. Jiwa kita akan menjadi tenang. Kalau tuan-tuan marah, waktu marah, hormon adrenalin akan keluar 20 kali ganda dalam keadaan biasa. Satu, jangan marah, banyakkan senyum. Senyum boleh mengurangkan pengeluaran hormon adrenalin, ya. Senyum, banyakkan senyum je. Tentu selain kajian yang dibuat, ya, merenggut apa dia? Merenggut. Kita masam ni, otot-otot yang digunakan untuk masam lebih banyak pada otot yang digunakan untuk senyum. That's why kalau tuan-tuan tak ada masalah apa-apa, cuba tuan-tuan jumpa masam, duduk masam. Kita penat kan? Otot banyak bekerja. Tapi kalau kita senyum, tenang. Pada masa yang sama, hormon adrenalin tidak dikeluarkan banyak. Orang yang marah, hormon adrenalin dikeluarkan 20 kali ganda daripada biasa. Lepas tu marah ni mainan syaitan yang cukup bahaya, yang perlu kita tenangkan. Rasulullah ajar macam mana untuk kita kawal marah. Bila marah tengah berdiri, duduk, baring. Kalau tak boleh, pergi wudu, supaya dapat kurangkan marah. Dengan ini dapat kita kurangkan masalah jantung tersumbat, ya. Saluran jantung tersumbat. Orang yang banyak marah, orang yang banyak stres, hormon adrenalin banyak keluarkan adrenalin, pekerja adrenalin banyak mengeluarkan hormon adrenalin, menyebabkan arteri jantung kita boleh tersumbat. Sumbatan ini tak boleh kita kikis biasa. Dan cara terbaik untuk mengikis sumbatan inilah dengan menggunakan minyak. Contoh yang mudah tuan-tuan, kalau tuan-tuan makan kupas nangka, ada getah dekat tangan kan, macam mana nak buang getah ni? Dengan minyak. Pembuangan penyumbatan ini boleh dikurangkan dengan minyak, utamanya minyak zaitun. Orang Arab suka minum minyak zaitun, makan roti dengan minyak zaitun. Kita kat Malaysia jarang guna minyak zaitun, minyak habatus sauda, ataupun minyak
omega 3. Cuma kita selalu agung-agungkan salmon, minyak salmon, ya. Sedangkan salmon tu mahal. Ikan salmon mahal. Dekat Malaysia kita banyak omega 3 dalam ikan keli. Ikan keli murah je, ya. Ikan keli banyak omega 3, banyak vitamin E. Dalam ikan patin pun banyak omega 3, ya. So ikan patin banyak omega 3. Cuma ikan keli dengan ikan patin ni kelas dia tak sama dengan ikan salmon. Orang pandang, orang nampak agungkan dunia, nampak agungkan ikan salmon, sedangkan ikan keli banyak kandungan omega 3, ya. So jangan pandang remeh, jangan pandang rendah ikan keli, ya. Banyak omega 3. Dr. Munib daripada Turki menyatakan bahawa puasa dapat mengurangkan masalah LDL dan juga HDL. HDL ni mudah bahasa kampungnya kolesterol jahat. HDL kolesterol baik, LDL kolesterol jahat. Puasa dapat meningkatkan HDL, dapat mengurangkan LDL. Dengan ini kolesterol kita akan menjadi lebih stabil. Puasa juga akan dapat menstabilkan kandungan gula dalam darah. Dan puasa dapat menstabilkan tekanan darah seseorang. Kajian ini dibuat oleh Dr. Munib di Turki, dan juga kajian yang sama dibuat di Tehran University menyatakan bahawa puasa dapat mengawal 3 perkara ini: kolesterol, tekanan darah, dan gula dalam darah. Dr. McFadden menyatakan puasa bagaikan tongkat sakti yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, terutamanya penyakit yang menyebabkan perut. Tuan-tuan sekalian, tinggi kita ni tinggi kita, sedepa ni tinggi kita. Cuba tuan-tuan ukur, ni adalah tinggi kita. Kalau lelaki-lelaki kadang-kadang nak beli seluar, tak boleh nak try, biasanya kita ukur kat mana? Lelaki beli seluar, ukur kat mana? Ukur kat leher. Leher dia separuh pada pinggang kita. Ini serupa sama dengan tinggi kita, ya. Dan perut kita, dalam usus kita, panjang usus kita 25 hingga 30 kaki panjangnya, 5 kali ganda pada tinggi kita. Orang Melayu ni lebih kurang 5 hingga 6 kaki. Jadi usus kita antara 25 hingga 30 kaki panjang. Makanan yang masuk dalam perut kita mengambil masa lebih kurang 4 hingga 6 jam untuk dihadamkan. Biasanya 4 jam lah. Okay? Jadi kalau kita lihat dulu tahun 90-an, pegawai kerajaan memang agak mewah. Kalau ada seminar-seminar, kursus-kursus, semua dekat hotel 5 star. Makannya tak henti lah. Sarapan pagi pukul 7, pukul 10 rehat, pukul 12 makan tengah hari, pukul 4 petang minum, pukul 3 petang minum petang, pukul 6 petang minum lagi. Kemudian makan malam, lepas bengkel pukul 10 minum, nanti late sampai pukul 12, yang tengok bola pukul 2, pukul 4 makan lagi. Satu hari berapa kali kita makan? Tak berhenti perut kita bekerja, teman. Dan perut ni makanan dia bukan keluar jalan macam itu, macam air dekat saluran getah. Perut kita menguncur, makanan kat sini dia kuncup, kemudian dia tolak ke sini tu kuncup. Jadi perut kita kembang kuncup, kembang kuncup, kembang kuncup. Apa yang Dr. McFadden sebutkan, puasa bagaikan tongkat sakti yang dapat merawat penyakit utamanya perut. Apabila kita berpuasa, katalah kita berhenti makan tadi pukul 6. Contoh, masuk zuhur, masuk subuh dekat pukul 6, kita berhenti pukul 6. Berarti pukul 10 nanti perut kita dah rehat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau perut kita tak pernah rehat dan perut kita ada luka, ada ulcer, yang jadi masalah tuan-tuan, saraf-saraf yang memberikan rangsangan kesakitan tak banyak di perut. That's why kita tak rasa sakit. Kalau ada ulcer sikit ni, dah teruk baru rasa sakit. Doktor confirm ada cancer stage 4, baru kita rasa sakit, dah terasa. Bayangkan kalau ada ulcer pada perut kita, perut kembang kuncup, kembang kuncup, kembang kuncup tanpa henti. Ada ruang tak perut nak sembuh? Kita luka tu kembang kuncup, makin teruk luka dia. Contoh yang mudah, kalau kat tangan saya luka, bahagian lengan dengan bahagian siku, mana yang cepat sembuh? Bahagian lengan kan? Bahagian siku ni baru kering je lukanya, saya gerakkan ni, luka lama akan berdarah kembali, tuan-tuan. Tapi kalau kat lengan ni goyang macam mana, dia tak ada masalah. Demikian juga apabila kita berpuasa, pukul 10 perut kita dah rehat. Daripada pukul 10 sampai pukul 7:20, waktu rehat inilah perut akan dapat merawat diri sendiri. Akhirnya orang yang berpuasa
ulcer perut akan dapat dirawat dengan lebih cepat dan lebih baik. Okey. Okey, dah lewat tuan-tuan. Ada banyak lagi poin yang tak dapat saya sampaikan. Okey, saya masuk last sekali tuan-tuan.